Antara salah sebuah kereta yang disita pihak kastam Thailand yang dipercayai dicuri daripada Malaysia sebelum You married? What? No have? Kids to have? Student. Student? Mana dapat duit? Minta kat mak RM2. Okay, please, enough. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kembali dalam kalender jenayah edisi 26 Januari 2013. Paparan pertama kalender jenayah minggu ini. Misteri kehilangan William Yau, seorang kanak-kanak lelaki berusia 6 tahun yang dilaporkan hilang di Putra Heights Subang 16 Januari lalu terjawab apabila mayat seorang kanak-kanak lelaki yang sebaya dengan mangsa dijumpai tersangkut di celah-celah bot di Sungai Siri, Pelabuhan Kelang baru-baru ini. Mayat dikenal pasti sebagai William berdasarkan pengecaman yang dilakukan oleh ibu bapa mangsa. (16 Januari lalu, seorang kanak-kanak lelaki berusia 6 tahun, William Yau, dilaporkan hilang selepas keluar dari kenderaan untuk mencari ibu bapanya ketika mereka singgah di sebuah kedai alatan elektronik di Jalan Putera Mahkota, Putra Heights, Subang Jaya. Polis kemudian menubuhkan pasukan khas terdiri daripada pegawai berpengalaman untuk meneruskan siasatan dan mencari petunjuk terhadap kes yang diklasifikasi sebagai orang hilang berkenaan. Selain itu, gerakan mencari diperluaskan dan lebih 1,000 keping poster diedarkan kepada orang ramai sepanjang operasi mencari. Khamis lalu, mayat seorang kanak-kanak lelaki dijumpai tersangkut di tepi bot di Sungai Siri, Pelabuhan Kelang kira-kira jam 6.30 petang. Masa tu kita nak start injin bot kita lah. Kemudian kita jumpa satu mayat lelaki lah, kita jangan sebab pada bentuk badan dia tu menunjukkan dia lelaki, walaupun dia bahagian kemaluan dia tadi tak nampak dah hilang kan, dia makan burung dan sebagainya. Sehari selepas itu, ibu bapa William Yau mengesahkan mayat yang ditemui adalah anak mereka berdasarkan 2 parut di belakang kepala dan 1 di dahi yang mempunyai persamaan dengan William. Laporan bedah siasat yang dijalankan di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang mendapati mayat yang dijumpai itu meninggal dunia kira-kira seminggu lepas, namun punca sebenar kematian belum dikenal pasti kerana keadaan mayat yang reput dan banyak organ dalaman yang rosak. Pengesahan sama ada mayat kanak-kanak yang dijumpai itu adalah William akan diketahui selepas keputusan ujian DNA dikeluarkan dalam tempoh 72 jam. Polis Pulau Pinang berjaya menumpaskan satu sindiket yang didapati menjual bayi sehingga mencecah RM30,000. Lebih membimbangkan, sindiket itu dipercayai mempunyai orang dalam termasuk di kalangan doktor klinik swasta dan kaki tangan Jabatan Pendaftaran Negara. Semakin comel seseorang bayi itu, semakin tinggi nilainya hingga boleh mencecah RM30,000. Itulah harga ditawarkan satu sindiket penjualan bayi yang didalangi seorang wanita warga tempatan sejak 3 tahun lalu. Malah wanita berusia 50-an itu dikesan turut bersekongkol dengan seorang doktor klinik swasta dan seorang kaki tangan Jabatan Pendaftaran Negara bagi membolehkan kerja jahat mereka berjalan lancar, seterusnya mendapat keuntungan lumayan dengan cara mudah. Bagaimanapun, perbuatan itu terbongkar apabila satu pasukan khas Unit Anti Pemerdagangan Orang IPK Pulau Pinang melumpuhkan kegiatan mereka selepas menahan 33 individu termasuk dalam terbabit di Pulau Pinang, Kedah dan Perak. Secara keseluruhan, 9 bayi berjaya diselamatkan manakala semua suspek disiasat mengikut Seksyen 14 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Akibat ditindas pemerintah di negara sendiri,
16 etnik Rohingya mendakwa berjalan kaki selama 50 hari daripada negara asal mereka ke negara ini. Namun perbuatan mereka itu gagal kerana mereka dicekup oleh unit pencegah penyeludupan. 16 pendatang asing tanpa izin warga Myanmar yang mendakwa berjalan kaki selama 50 hari daripada negara asal mereka dicekup pasukan rukun tetangga Sungai Batu Pahat, Perlis petang Isnin. Dalam kejadian kira-kira jam 4.30 petang itu, kumpulan pendatang asing itu baru saja keluar dari tempat persembunyian mereka di Bukit Berangan untuk mencari makanan. Difahamkan mereka terdiri daripada 25 pendatang asing yang berpecah kepada dua kumpulan bagi mencari makanan sebelum 16 daripada mereka dicekup anggota kumpulan rukun tetangga yang sedang meronda di situ. You married? Wife no have? Kids no have? I have a student. Student? University? Where? No university, 10 class. Oh, class 10. When you come here? After 50 days. Kumpulan warga asing berkenaan kemudian diserahkan kepada pihak unit pencegah penyeludupan sebelum kes diserahkan kepada pihak imigresen negeri selepas kesemua mereka tidak mempunyai dokumen perjalanan serta maklumat pengenalan diri. But then you have no document, no passport, so police have to arrest you first. Kerana takut dipenjara, seorang remaja lelaki bawah umur yang berusia 16 tahun bertindak menangis, teresak-esak dan merayu kepada pihak berkuasa ketika ditahan dalam satu serbuan polis ke atas sebuah premis perjudian online di Petaling Jaya baru-baru ini. Main RM2 je lah. Habis RM2 lah. Ini baru pertama kali main? RM2 je. Baru pertama kali main lah. Tak tahu main lagi. Mana dapat saya janji saya tak nak main lagi. Okey, yang betul-betul kosong. Saya janji bang. Tolong. Tak ada pasport yang mati. Sambung tak nak. Mana dapat duit? Minta kat RM2 bang. Itu rayu seorang remaja bawah umur yang menangis teresak-esak apabila ditahan pihak berkuasa ketika sedang asyik berjudi kerana takut dipenjara. Remaja berusia 16 tahun itu antara 19 lelaki yang ditahan termasuk warga asing dalam operasi Dadu membantras judi berkomputer di kawasan setinggan Kampung Sungai Kayu Ara malam Rabu lalu. Siasatan awal polis mendapati premis yang dibuka 24 jam itu baru beroperasi kira-kira seminggu lalu dan sebilangan besar pelanggan mereka adalah warga asing di kawasan berkenaan. Dalam serbuan itu, polis turut merampas 11 unit CPU yang digunakan untuk aktiviti judi online dan 2 mesin judi menggunakan siling serta wang tunai kira-kira RM500. Operasi diketuai ASP Muhammad Nazri Daud bersama 4 pegawai dan 19 anggota IPD Petaling Jaya dan Balai Polis Damansara Utama. Semua yang ditahan disiasat mengikut Seksyen 4B Kurungan A Akta Rumah Judi Terbuka yang memperuntukkan hukuman denda dan penjara jika sabit kesalahan. Alangkah sedihnya nasib seorang kanak-kanak lelaki berusia 10 tahun yang didera oleh bapa tirinya sejak berusia 3 tahun sehingga mengakibatkan seluruh anggota badan dipenuhi dengan parut. Malah akibat trauma yang dialami, kanak-kanak lelaki itu hilang ingatan. Semua kesan-kesan dekat muka, tangan semua kesan pukul. Aku memang nama ada ulama ayah dia bertuya dah. Bapa dia hantar pukul dia. Kesan. Dia tak tahu sudah berapa lama. Tak tahu. Lepas bapa dia pukul dia hilang ingatan. Mak dia tak buat apa-apa. Mak dia tak nak jaga dia, lepas tu bagi dia kat orang lain. Bila dia umur 4 tahun. Seluruh kepala serta badan dipenuhi parut dan hilang ingatan. Itu kesengsaraan dialami seorang kanak-kanak lelaki berusia 10 tahun akibat didera bapa tirinya. Berdasarkan kesan kecederaan pada tubuhnya, kanak-kanak etnik Rohingya dikenali sebagai Syafiq ini dipercayai didera dengan dicucuh api puntung rokok, ditekap pisau panas, dipukul dengan kayu, wayar, tali pinggang, selain disepak terajang tanpa belas kasihan sejak lebih 7 tahun lalu.
Akibat penderaan berterusan untuk tempoh sepanjang itu, Syafiq kini hilang ingatan dan menjalani rawatan hospital sebelum ditempatkan di sebuah rumah anak yatim di Selayang. Dia diserahkan ke rumah anak yatim itu oleh wakil Pesuruhjaya UNHCR yang berpejabat di Kuala Lumpur Selasa lalu. Syafiq yang tidak fasih berbahasa Melayu hanya mengingati beberapa fakta secara umum disebabkan ingatannya terjejas berikutan trauma dialami terlalu teruk akibat kesan penderaan. Bapa dia pergi tempat lain. Bapa dia pergi tempat lain, lepas tu dia tinggal dekat dengan bapa tiri. Sebab dia nakal, bapa tiri dia pukul. Tak nak dengar cakap bapa tiri. Kadang-kadang bakar tangan dia. Bakar tangan? Enggak, kesan bakar tangan ni. Dia bakar tangan guna peti api ke apa? Bahan itu lah. Gas unalah. Mijin lah. Boleh. Tak tahu dah dia like. Oh, dia panaskan pisau, lepas tu lekatkan dekat tangan dia. Ratusan kereta mewah seperti BMW, Mercedes-Benz, malah Nissan Skyline kini tersadai di Thailand kerana disita pihak berkuasa negara itu akibat dipercayai diseludup masuk oleh sindiket kereta curi. Ikuti laporan disediakan Syamsul Munisafini di selatan Thailand. Lebih 200 tersadai, ada yang selama lebih 20 tahun dan syarikat insurans kerugian hampir 60 juta ringgit. Itu senario terkini berikutan kegiatan menjual kereta curi Malaysia di selatan Thailand dan penipuan kehilangan kereta oleh pemilik yang mengambil kesempatan. Tinjauan Harian Metro di stor simpanan kenderaan kompleks Kastam Sadau Songkla mendapati kenderaan Malaysia yang disita itu termasuk jenis mewah seperti Mercedes-Benz, Jaguar dan BMW, selain kereta buatan tempatan iaitu Proton serta Pro2. Jadi kereta jenis Nissan Skyline D350 ini antara salah sebuah kereta yang disita pihak Kastam Thailand yang dipercayai dicuri daripada Malaysia sebelum dibawa dan diseludup ke negara Gajah Putih ini. Kereta ini antara ratusan kereta lain yang disita, selain beberapa lagi kereta jenis mewah seperti Mercedes-Benz, Toyota Supra dan beberapa kereta model Mitsubishi dan Proton yang lain. Selain itu, ratusan lagi turut disita di dua depo lain termasuk di Patani dan Sungai Golok. Konsul Jeneral Malaysia di Songkla, Muhammad Faizal Razali berkata kebanyakan kenderaan terbabit dikenal pasti dicuri di Malaysia sebelum diseludup ke negara jiran menerusi pintu sempadan negara sama ada di utara maupun pantai timur. Menurutnya, golongan penjenayah membawa masuk kereta curi sebelum dijual kepada sindiket di Thailand. Kebanyakan kereta itu turut diubah nombor chassisnya untuk mengelirukan pihak berkuasa. Sekian dulu paparan kalender jenayah untuk minggu ini. Pastikan anda terus melayari laman web hmetro.com.my untuk mengikuti kandungan berita dan video menarik setiap hari. Sekian dulu daripada saya Gaddafi Musli dan kru penerbitan kalender jenayah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.